Datuk, saya tertarik lah selain daripada Miangkam ni, saya tertarik juga yang lebih panas ni karya Datuk. Hadis palsu, kesan negatif terhadap imej Islam. Dan Datuk dulu memang terkenal lah kan, ramai jugalah di kalangan orang menega-menega ni marah kan, hadis-hadis kayu kokor, hadis apa? Hadis banyaklah kan hadis salam masuk syurga. Masuk syurga kan. Sampai saya ingat lagi ada satu seminar di Perak. Satu seminar anjuran Jabatan Agama Islam Perak masa tu. Syakan masa tu kan. Boleh Datuk cerita. Masa tu muda kan. Saya ingat dia punya ni pengarah Jabatan Agama dia kan. Kan Syekh tu. Datuk Makna Mansur. Komen sikit tu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasihlah kita pada sahabat-sahabat yang telah ulas. Dulu nak ingat sikit dulu bila nak cakap pasal hadis palsu ni letih. Sekarang ni ramai Dr. Aurora bidang hadis, Dr. Talbadi, ramai lagi pun mula menyelami bidang hadis ni. Dulu ada orang kata kan, palsu pun hadis juga. Apa yang masalah? Yang palsu tu perawinya dia kata, yang hadis tu Nabi. Lebih teruk dia kata ada tergamuk Nabi cakap dia kata palsu. Kira dulu dia punya persaingan dulu yang antara yang dahsyat, ingat tak? Hadis fadilat tiap malam sembahyang tarawih. Malam pertama, malam kedua. Malam pertama, malam kedua. Sehingga ada malam tu pahala seperti sekalian para nabi. Seperti Nabi Ibrahim. Maksudnya memanglah dan yang tarawih memang tak masuk neraka. Sebab seorang nabi pun tak masuk neraka. Ada bayangkan hadis palsu ni yubayinul unqul, yukhaliful manqul. Begitu dia punya menyanggahi. Sebab itu hadis palsu ni ialah tanggungjawab kita bersama. Ulama-ulama membahaskan tentang hadis palsu ni. Mereka tak, pertama mereka bahas sama ada dia adalah dosa besar, antara besar dan besar. Berapa banyak ayat Quran tadi pun telah baca, Dr. Fatul Bari baca tentang hadis tu, dan kita ada ayat Quran. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban liyudillan nas bighairi 'ilm. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang dusta atas nama Allah? Bila kita kata ini hadis, berarti kita telah letakkan nilai divinity. Kita telah letakkan nilai itu arahan Tuhan. Kerana Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kenapa? Sebab itu dia dosa besar. Sehingga kan Abu Ma'ali Al-Juwaini, ini dalam siapa yang belajar di dalam fiqh usul dan lainnya, menukilkan daripada bapaknya. Bapak dia Abdullah bin Yusuf bin Abdullah Al-Juwaini, usuli, adib kan, menyatakan orang yang dusta pada Nabi kafir. Walaupun Abu Mu'ali Juwaini anak dia tidak berasa itu pandangan yang dhaif, tapi mengkafirkan. Sehingga ke tahap itu ada pandangan. Maksudnya kerana terlalu bahaya. Dan Az-Zahabi dia menukilkan daripada Ibn Jauzi bahawasanya dia kata kalau dia reka hadis tu membabitkan halal haram, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, sepakat kafir. Cumanya dia kata kalau dia reka hadis itu bukan bab tu. Bukan tarhib, targhib, itu bab. Tapi kalau dia benda yang haram, dia pergi reka bagi jadi halal. Maksudnya dia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kafir. Sebab itu ulama-ulama hadis serius masalah ni. Saya di kalangan mereka, Yahya bin Ma'in apabila mendengar hadis, orang baca man asyaqa wa katama wa mata syahidan. Siapa yang bercinta kemudian mati, dia menyimpan cintanya, mati syahid. Kata Yahya bin Ma'in, halal darah. Halal darah. Maknanya kafir lah. Kafir, sama ada kafir ataupun macam hukuman pada itu ialah ta'zir yang membawa kata dihalalkan darah. Maksudnya hukuman yang ini besarnya. Kenapa? Kita ni kalau dusta atas nama orang pun tak boleh. Dusta atas nama Nabi. Seakan-akan bahawasanya pertama, ajaran yang Allah bagi pada Nabi hari itu tak apa cukup. Kita nak kena pergi tambah lagi. Menafikan ayat Quran. Itu yang mereka kafirkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum ni. Menafik. Yang kedua, satu pembohongan pada orang yang nak beramal lah. Orang yang nak beramal agama ni, tapi baca satu hadis palsu, dia sangka Nabi kata, pakat ambil lah hadis tu. Macam kita tengok baca di Indonesia, fadilat minum kopi tu. Pakatlah pergi minum kopi kerana sangka bahawasanya ada hikmah malaikat bertasbih lagi bau kopi di mulut, pakat masuk habis orang berkek Starbucks dia masuk lah. Kan? Maksudnya fadilat dia.
betapa dia telah mempersendakan, memperbodohkan, telah mempermainkan hajat orang ingin beragama. Menipu hamba-hamba Allah yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu kesalahan yang besar tentang hadiah palsu ni. Dan ini adalah kewajipan setiap orang untuk menangkisnya. Kewajipan, kalau kita tengok orang duduk di meja mengajar tu minum arak, itu dosa dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau orang tak kata minum arak, tidak qaul kata minum arak sampai jadi kafir. Yalah dalam Khawarij dan seumpamanya. Tapi ini duduk di meja mengajak masjid baca hadis palsu yang dusta kepada Nabi SAW. Yang mana orang akan ambil hal tu. Orang sangka Tuhan suruh kita buat benda ni. Rupanya Tuhan tak suruh. Dia yang reka. Orang tu yang reka. Sebab tu penyebar, pembaca, Al-Imam Ibn Hibban dalam kitabnya dia kata faslun zikru wujubi dukhulin nar liman nasaba syai'an ila al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa ghairu alimin bisahatihi. Walaupun dia tak dia pasal wajib masuk neraka siapa yang menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah sedangkan dia tak mengetahui, tak pasti benda tu sahih ke tak, wajib Ibn Hibban tak masuk neraka. Cuma satu benda yang banyak sebab lah, nanti mungkin kita akan bincang pasal hadis palsu ni. Ibnu Salah ni mazhab Syafi'i. Fatwa Syafi'i salah. Ibnu Salah kata apa? Kitab Ibnu Salah ni kira kitab hak ramai orang pakat baca, Muqaddimah Ibnu Salah semua pakat baca. Antara semua pemalsu tu, wa syarru anwa'i wad-dha'in qaumun yantasibuna atau yansibuna ila zuhdi was salah. Kaum yang menyandarkan diri kepada kezuhudan dan salah. Kalau kita sebutkan sufi marah pula, tapi maksudnya sufi hak jenis itulah, hak yang okey tak apa. Yang mereka hadis-hadis palsu. Niat mereka baik. Nak menggalakkan ibadat. Nak menggalakkan ibadat. Ini orang Malaysia, kita selalu baca kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Hujjatul Islam. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, walaupun dalam Ihya ada masalah hadis, tapi dia tidak bermaksud kerana kadar pengetahuan dia di dalam hadis seperti yang dibahaskan oleh para ulama, dibahaskan juga oleh As-Subki yang mentahqiqkan. Tapi yang pentingnya ialah Al-Ghazali ada bab dalam Ihya tu mengingatkan bahawa kan waqad dhanna dhannun, dia kata ada orang kata annahu yajuzul wad'i hadis li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fadail wat tashdid fil ma'asi. Boleh untuk dia kata ada orang pi sangka boleh, dia kata kerana lianna zalika maqasiduha hasanah, kerana niatnya baik. Kata Ghazali hadha khata'ul mahd, kata Ghazali inilah kesalahan yang jelas, tak boleh, kata Ghazali. Hatta kalau betul-betul nak sufi pun, Al-Ghazali tu sufi, dia pun tak benarkan. Hatta dalam fadail, kerana tak boleh, kata dia. Kerana dia bagi hadis tadi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta pada aku dengan sengaja, maka siap tempat duduk dalam neraka. Maka ini soal memerangi hadis palsu ni kewajipan kita semua. Bukan kewajipan aliran tu, aliran ni, ustaz. Wajib. Dan mendengar orang baca hadis palsu dan kita mendiamkan diri adalah mungkar yang besar. Dia dah berdosa besar, kita yang diam pun berdosa. Dan membiarkan orang baca hadis palsu, buat halaqah dalam masjid, dia baca hadis palsu, artinya majlis itu lebih besar dosanya daripada majlis minum arak. Kerana minum arak dosa besar, tapi baca hadis palsu dosanya lebih besar. Ini perkara yang mesti, itu yang daripada dulu kita semua orang mengaji hadis ni, dia memang akan sensitif dengan hadis palsu ni.